Selamat kembali berita dunia Sulizah Nita akan memberitahu tentang berita-berita terkini. Kuala Lumpur, Mahkamah Tinggi di sini, hari ini diberitahu Pegawai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, meminta Ibu Syed Saddiq Syed Abdul Rahman menasihatkan anaknya untuk menyokong kerajaan ketika itu supaya beliau dan suaminya tidak disoal siasat. Perkara itu dimaklumkan Sharifah Mahani Syed Abdul Aziz pada perbicaraan hari pertama kes anaknya yang berdepan 4 pertuduhan berkaitan pecah amanah dan pengubahan wang haram di Mahkamah Tinggi di sini, hari ini. Terdahulu, Sharifah Mahani dan suaminya Syed Abdul Rahman Abdullah Assaguf hadir ke mahkamah bagi memberi keterangan selaku saksi kedua dan ketiga pendakwaan. Sharifah Mahani dalam keterangannya, berkata beliau dan suami ada hadir ke pejabat SPRM pada 2020 untuk disoal siasat dan bagi merakam kenyataan. Ketika ditanya Peguam Gobind Singh Dio yang mewakili Syed Saddiq, berhubung soalan yang ditanya oleh SPRM, Sharifah Mahani menjawab, macam-macam terutama dari segi kewangan pekerjaan. Gobind ketika hadir ke pejabat SPRM untuk disoal siasat, adakah pada bila-bila masa diberitahu mengenai kerajaan? Sharifah Mahani, secara jujur, dia tidak ada beritahu apa-apa mengenai kerajaan, tetapi apa yang saya tak dapat lupakan, mungkin mereka cakap itu dalam bentuk gurauan, tetapi bagi hati seorang ibu, tersentak juga bila ada pegawai yang beritahu saya, kan lebih bagus kalau nasihatkan anak supaya ikuti kerajaan yang ada supaya puan dan suami tidak akan disoal siasat lagi. Itu yang saya tidak boleh lupa, katanya. Gobind, dalam fikiran Puan Sharifah, apakah maksud ayat itu? Sharifah Mahani, bagi seorang ibu yang menyayangi dan tahu pengorbanan anaknya bukan senang, saya anggap anak saya menjadi mangsa politik. Kerana apabila anak saya tidak menurut apa yang dikehendaki, saya ingat ada 2 kali pada tahun 2020, di mana bila ada sesuatu keputusan yang nak diambil dan jika anak saya tidak bersetuju, beliau akan meminta supaya kami berhati-hati. Dia memang risau terutama tentang saya dan suami, lepas itu pasti pihak SPRM akan panggil, katanya. Gobind, pegawai SPRM yang menyoal siasat meminta untuk nasihatkan Syed Saddiq supaya kembali sokong kerajaan di bawah Tan Sri Muhyiddin Yassin. Sharifah Mahani, dia tak sebut tentang Tan Sri Muhyiddin Yassin, dia hanya sebut pada kerajaan sekarang. Gobind, masa itu Perdana Menteri adalah Tan Sri Muhyiddin Yassin. Sharifah Mahani, betul. Terdahulu pada prosiding itu, Pegawai Penyiasat SPRM, Muhammad Taufik Awaluddin, 30, dalam keterangannya memberitahu mahkamah bahawa wang RM250,000 yang hilang dari kediaman Syed Saddiq adalah dana pengelolaan yang pernah dipohon dahulu. Katanya, perkara itu disahkan sendiri oleh Syed Saddiq dalam laporan forensik perbualan kumpulan WhatsApp. Ketika ditanya Timbalan Pendakwa Raya, Muhammad Ashraf Muhammad Tahir, mengapa beliau tidak bersetuju dengan cadangan pihak pembelaan bahawa wang berkenaan adalah daripada kedua ibu bapanya untuk tujuan pengubahsuaian rumah. Muhammad Taufik menjawab kerana dalam laporan forensik terdapat perbincangan mengenai wang berkenaan adalah daripada dana pengelolaan discretionary fund yang pernah dipohon dahulu oleh Syed Saddiq. Perbincangan itu juga ada membincangkan naratif alasan yang perlu dikeluarkan kepada pihak media. YB Syed Saddiq ada juga membincangkan kenyataan yang perlu dikeluarkan kepada pihak media dalam WhatsApp berkenaan, katanya. Sebelum ini, media melaporkan bahawa Syed Saddiq pada 29 Mac 2020 membuat laporan di Balai Polis Sungai Wei berhubung kehilangan wang RM250,000 di kediamannya dekat Petaling Jaya, Selangor. Beliau bagaimanapun menafikan laporan media bahawa wang tunai berkenaan milik bersatu. Muhammad Taufik, dalam keterangannya juga berkata terdapat perbincangan antara Syed Saddiq dan ahli kumpulan lain supaya membincangkan mengenai kenyataan media yang perlu dikeluarkan bagi menutup mulut masyarakat mengenai kehilangan duit berkenaan dari peti besi. Katanya, di akhir perbincangan kumpulan WhatsApp itu, Syed Saddiq tidak bersetuju dengan cadangan ahli lain dan memutuskan untuk mengeluarkan kenyataan bahawa wang yang hilang itu adalah daripada sumber ibu, bapa dan beliau sendiri. Timbalan Pendakwa Raya, Datuk Wan Shahrudin Waladin, kemudian bertanya mengapa beliau tidak bersetuju bahawa wang yang dinyatakan dalam laporan Syed Saddiq adalah daripada ibu dan bapanya untuk pengubahsuaian rumah. Muhammad Taufik,
Saya tidak bersetuju kerana Syed Saddiq ada mengaku dalam laporan forensik yang wang berkenaan adalah dana pengelolaan dan kemudian beliau memilih untuk membuat laporan polis dan kenyataan media bahawa wang itu adalah daripada beliau sendiri iaitu sebanyak RM90,000 manakala RM70,000 dan RM50,000 masing-masing daripada kedua ibu bapanya. Katanya siasatan kes RM250,000 itu mempunyai kaitan dengan pertuduhan yang dihadapi Syed Saddiq kerana pada peringkat awal beliau menyiasat sumber wang berkenaan. Beberapa keterangan saksi berkaitan sudah dipanggil. Hasil siasatan oleh pegawai penyiasat asal menjumpai kesalahan di bawah Seksyen 403 dan 406 Kanun Keseksaan, katanya. Terdahulu sebaik saja prosiding bermula kira-kira jam 9.40 pagi, Wan Shahrudin memulakan perbicaraan kes dengan membaca pernyataan pembukaan. Katanya tertuduh dalam kes ini didakwa dengan beberapa pertuduhan menyalahgunakan harta, pecah amanah dan penggubahan wang haram. Tambahnya, pihak pendakwaan akan menunjukkan kesemua kesalahan itu dilakukan dengan niat yang jahat, curang, tidak jujur dan tertuduh bersubahat untuk melakukan kesalahan yang dipertuduhkan. Kami akan bergantung kepada kombinasi keterangan terus, keterangan ikut keadaan dan keterangan dokumentar mengikut Seksyen 6, 7, 8 dan 9 Akta Keterangan yang langsung tidak memihak kepada tertuduh. Kami juga tidak akan menggunakan anggapan di bawah Seksyen 409A Kanun Keseksaan di dalam membuktikan kes kami ke atas tertuduh, katanya. Pada prosiding itu, pendakwaan turut memberitahu mahkamah bahawa pihaknya sudah memfailkan dua pertuduhan pindaan berkaitan pecah amanah dengan mengeluarkan perkataan, curang, dan menukarkannya kepada tidak jujur. Dua pertuduhan berkenaan kemudiannya dibacakan semula oleh jurubahasa terhadap Syed Saddiq dan beliau memohon untuk dibicarakan. Mengikut pertuduhan pertama, Syed Saddiq didakwa bersubahat dengan Rafiq Hakim Razali iaitu penolong bendahari armada bersatu yang diamanahkan dengan dana berjumlah RM1 juta melakukan pecah amanah dengan menyalahgunakan dana itu. Perbuatan itu didakwa dilakukan di CIMB Bank Berhad, Menara CIMB KL Sentral, Jalan Sentral 2 di sini, pada 6 Mac 2020 mengikut Seksyen 406 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman maksimum penjara 10 tahun sebat dan dikenakan denda jika sabit kesalahan. Bagi pertuduhan kedua, tertuduh didakwa menyalahgunakan harta untuk diri sendiri iaitu wang RM120,000 daripada akaun MyBank Islamic Berhad milik Armada Bumi Bersatu Enterprise dengan menyebabkan Rafiq melupuskan wang terbabit. Syed Saddiq didakwa melakukan perbuatan itu di Malayan Banking Berhad, Jalan Pandan 3/6A, Taman Pandan Jaya di sini, antara 8 hingga 21 April 2018 mengikut Seksyen 403 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara maksimum 5 tahun, sebat dan denda. Beliau juga berdepan dua pertuduhan membabitkan diri dalam aktiviti pengubahan wang haram iaitu memindahkan wang masing-masing RM50,000 dalam akaun MyBank Islamic Berhad miliknya ke akaun amanah saham Bumiputera miliknya, yang merupakan hasil daripada aktiviti haram. Syed Saddiq dituduh melakukan perbuatan itu di sebuah bank di Jalan Persisiran Perling, Taman Perling, Johor Bahru pada 16 dan 19 Jun 2018. Pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 41B, Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 41 Akta sama. Jika sabit kesalahan, Syed Saddiq berdepan hukuman maksimum penjara 15 tahun dan denda 5 kali ganda jumlah atau hasil aktiviti haram. Perbicaraan di hadapan Hakim Datuk Azhar Abdul Hamid bersambung esok. Terima kasih yang sudah menonton video. Sulizah Nita jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Bye-bye.